والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan, iaitu berkenaan dengan munculnya fitnah, munculnya perasaan benci, dendam terhadap Sayyidina Uthman, dan munculnya satu komplot, satu pakatan yang jahat terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Apa sebab berlaku? Apa sebab Sayyidina Uthman ini difitnah, dirasakkan imej Sayyidina Uthman, digerakkan masyarakat sehingga bangkit memberontak terhadap kerajaan Sayyidina Uthman ibn Affan, dan kemuncak kepada pemberontakan ini adalah dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Kenapa berlaku demikian? Apa sebab? Jadi dalam tajuk ini penulis ini mengemukakan beberapa faktor. Jadi beberapa faktor yang disebutkan dalam kitab ini sebenarnya adalah sebahagian kecil daripada faktor-faktor yang disebut dalam kitab-kitab lain, yang lebih banyak lagi. Misalnya dalam kitab karya Syekh Muhammad As-Sallabi, misalnya dia tulis khusus 360 muka surat khusus bicara tentang Sayyidina Uthman ibn Affan. Di situ lebih banyak lagi. Cuma ini kita nak sebut secara ringkas. Jadi penting kita fikir kali ini, Sayyidina Uthman ini kalau nak kira baik, tak ada orang zaman kita ni sebaik dia. Sayyidina Uthman, orang yang dipuji, dijamin syurga, Allah berikan 2 anak perempuannya kepada Sayyidina Uthman. Bukan satu hadis, banyak hadis Nabi sebut berkaitan Sayyidina Uthman, dia ni ahli syurga. Tidak akan ada amalan-amalan yang boleh memudaratkan Sayyidina Uthman selepas dia membantu umat Islam dari segi keuangannya. Dan dia ni seorang yang sangat tulus dalam pemerintahan, seorang yang sangat amanah. Dan kemuncak di zaman dia ni rakyat cukup senang. Memang disebut dalam kitab-kitab di zaman dia ni Allah SWT kurniakan kemewahan kepada rakyat. Sayyidina Uthman terkenal. Jadi insyaAllah untuk sebab kita ni, tajuk kita ni dia tidak berakhir dalam kitab ni. Mana bila habis sisa kitab ni, kita akan bincang secara khusus pula tentang khususnya sahabat besar. Dan sahabat besar ni lah 3 orang ni, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dan lain pun ada juga. Cuma kita nak tumpu pada, termasuk Sayyidina Ali sekali. Kita akan bincang khusus lah. Sekarang ini kita hanya bincang fitnah-fitnah yang dihadapkan kepada mereka, fitnah-fitnah terhadap mereka. Jadi kita tidak bincang jasa-jasa dia secara khusus, pembaharuan yang dilakukan di zaman pemerintah, atau kita tak bincang. Itu bila selesai kita ni, kita akan bincang semula berkenaan dengan sahabat-sahabat ni, tapi dalam konteks lain. Dalam konteks lain. Jadi selepas berlalu 6 tahun Sayyidina Uthman menjawab jawatan khalifah ini, Sayyidina Uthman Ar-Rashidah, maka muncullah suara-suara sumbang, fitnah-fitnah, gerakan-gerakan yang memburukkan Sayyidina Uthman, yang mana gerakan ini ditujukan khusus untuk menjatuhkan maruah dan imej, reputasi Sayyidina Uthman, khususnya di luar daripada kota Madinah. Dan gerakan yang paling meluas adalah gerakan yang dipelopori oleh Abdullah ibn Sabah di Mesir. Itu tempat yang paling meluas dan paling teruklah Sayyidina Uthman ibn Affan di fitnah.
makan duit zakat dan sebagainya. Situ dah. Zina, rogo perempuan yang hendak dijatuhkan hukuman zina, macam-macam dituduh Sayyidina Osman ini. Mengamalkan nepotism, kronisme, macam-macam lah. Itu dari sudut pemerintah, dari sudut peribadi, mana daripada semua sudut Sayyidina Osman ini diburukkan peribadi. Peluang ini diambil oleh musuh-musuh Islam kerana dia lihat sikap Sayyidina Osman yang lembut, yang mudah memaafkan, yang tidak menunjukkan sikap suka berbalas, suka berkonfrontasi dengan orang lain. Sebab Sayyidina Osman ni memang dia lembut. Jadi nampak sangat perbezaan di antara sifat dia dengan sifat khalifah sebelum dia, iaitu Umar bin Al-Khattab itu. Misalnya kata Ibnu Abdul Bar, satu riwayat daripada Ibnu Abdul Bar, daripada Salim, daripada anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah. Kata anak Sayyidina Umar, ni sebelum ni saya sebut dah kerana lama kita takut tak ingat, kita sambung semula. Kata Ibnu Umar, di atas golongan-golongan yang hati busuk ini, mereka mencederakan, mencacatkan, memfitnah, mengaibkan Sayyidina Osman atas beberapa perkara yang tidak banyak. Hak Sayyidina Osman buat banyak, jadi tertutup dengan sebab apa gerakan ini dilakukan secara berterusan beberapa tahun. Yang mana beberapa perkara itu kalau dilakukan di zaman Sayyidina Umar, mereka tak marah pun, mereka diam saja. Tetapi bila dilakukan oleh Sayyidina Osman, mereka gunakan perkara itu sebagai isu. Jadi di sini tidak disebut apa dia, beberapa perkara tu apa dia. Jadi kita kena faham lah, sebab Ibnu Umar ni, anak Sayyidina Umar ni, dalam riwayat lain dia sebut, dia kata dia kenal Sayyidina Umar ni, dia kenal Sayyidina Osman ni sebelum Sayyidina Osman jadi khalifah lagi. Sehingga dia kata, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri bagaimana Sayyidina Osman mengambil alih jawatan selepas ayah aku mati. Dan aku tengok pemerintah dia daripada awal sampai dia kena bunuh. Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Sebab dia ni, ingatlah Ibnu Umar ni, anak Sayyidina Umar ni, antara yang terlibat dalam pemerintahan. Dia tengok. Sehingga dia simpulkan, dia kata melalui pengamatan dia, bukan dengan orang lain, dia sendiri berada di zaman itu, dia terlibat dengan pemerintah, dia tengok bagaimana sikap Sayyidina Osman, akhlak Sayyidina Osman, moral Sayyidina Osman ini. Dia kata dia ni wa kana ashaddan nas fi iltizamis sunnah al-muhammadiyah. Dia kata Sayyidina Osman ini adalah antara orang yang paling kuat, paling committed dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cukup menjaga sunnah, sangat jaga. Selain daripada itu, Ibnu Umar juga menyebutkan bahawa semua perkara buruk yang dilontarkan, yang disandarkan kepada pribadi Sayyidina Osman itu sebenarnya perkara yang biasa yang dilakukan di zaman ayah aku. Jadi apa yang Sayyidina Osman buat tu, ayah aku buat je. Sini dia tidak sebut, cuma saya rujuk dalam kitab lain, antaranya melatih pemimpin. Zaman Sayyidina Osman, dia tidak banyak melatih pemimpin, dia kekalkan pegawai-pegawai kerajaan yang sudah dilantik oleh Sayyidina Umar. Kebetulannya Sayyidina Umar ni lantik pemimpin ramai juga dari kalangan keluarga Sayyidina Osman. Jadi bila Sayyidina Osman ambil jawatan khilafah, jawatan khalifah itu, memegang tampuk pemerintahan, maka memang jadi ramai lah nampak keluarga dia. Padahal pelantikan itu berlaku di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lantik itu kan layak, karena sejarah membuktikan bahawa keluarga Sayyidina Osman ini dia panggil keluarga pemimpin, keluarga Umawi. Ni keluarga Sayyidina Osman ini. Sebab itulah ulama buat perbandingan, saya telah sebut dah sebelum ni. Bila tengok di zaman Sayyidina Ali, pelantikan Sayyidina Ali terhadap keluarga, jawatan pada keluarga lebih ramai daripada Sayyidina Osman.
Sebab tu Ibn Umar kata, benda ni berlaku di zaman Sayyidina Umar lagi. Tapi bila Sayyidina Uthman ambil tu, tiba-tiba dia marah. Sayyidina Uthman yang kena ni, padahal bukan dia yang buat. Seolah-olah ginilah kita kata dah. Bila sampai era Sayyidina Uthman, tengok rakyat miskin kimu lah misalnya. Padahal miskin tu bukan kata tukar dalam masa 24 dia jadi miskin rakyat. Dia berkait dengan sebelum tu lagi. Seolah-olahnya gitulah. Tapi nak kata pada Sayyidina Umar tak berani. Sebab kata pada Sayyidina Umar ni dia boleh penyakit lagi. Tu ya sebenarnya. Sebab Sayyidina Umar ni lah, sebab dia melihat diri dia sebagai pemimpin. Sebab kisah Sayyidina Uthman ni 3 kali dia hantar wakil kerajaan pergi siasat, gerakan-gerakan yang nak memberontak terhadap kerajaan. 3 kali. Tapi dia maafkan dia, mana dia nasihat, mana dia cubalah meredakan keadaan. Dia tidak bertindak. Setengah-setengah ulama kata kalau Sayyidina Umar dia sekali dia hantar wakil, lepas tu kali 2 dia hantar tentera dah. Tapi Sayyidina Uthman ni lembut. Sebab itulah ulama kata itu kelemahan dia, ijtihad dia. Ada sebab lah tu. Jadi kita sebagai penonton ini sedaplah keceknya. Semua pun penonton ni dia ulah lebih parut lagi pada hak pemain kau tak tahannya. Mana-mana pun lagu tu lah. Sebab tu kena beringat lah. Sebab tu kita kena ingat, kita bicara ni benda yang telah berlaku. Kita duk bahan ni saya kecek pasal dia kecek pun sebab kita tak ada sampai tu. Cuma yang mendorong kita bincang ni sebab berlaku fitnah. Ramai dari kalangan manusia yang tidak bertanggungjawab, sama ada musuh Islam atau orang Islam sendiri yang terpengaruh. Akhir sekali bila mereka ulas berkenaan sahabat, nampak buruk sahabat, nampak rosak sahabat. Padahal sahabat dari perspektif hadis sangat tinggi kedudukan. Itu tujuan ataupun yang memaksa ulama kita paksa ulas ni. Kalau nak kiranya ulama kata tak perlu bincang dah, dia dengan Tuhan dia, kita boleh kata begitu lah. Kalau dia tak kena Tuhan dia, apalah, bukan kita. Lepas tu kita yang lebih-lebih, kadang ada kecek lebih pada orang zaman tu. Hadirat. Nah, walaupun minoriti, kita kena faham setiap apa yang berlaku, perbalahan yang berlaku, konflik yang berlaku zaman sahabat ni, semua pun dia ada 3 kelompok paling kurang. Kalau zaman Muawiyah dengan Sayyidina Ali tu ada 4. Satunya kumpulan Sayyidina Ali, satunya kumpulan Muawiyah, satunya kumpulan hak ni hak nama tak jelas lagi. Hak lah ni orang mula faham rupanya ada kelompok yang 3. Selagi sahabat yang berkecuali, dia 4 yang dia tak berani. Saya nak sebutnya kenapa, walaupun kita kata minoriti, beribu sahabat yang mengambil sikap tidak berpihak kepada mana-mana pihak, sama ada pihak Sayyidina Ali dan pihak Sayyidina Muawiyah, kerana mereka menganggap ini kedua-dua ni merupakan sahabat yang dijamin syurga lah. Jadi mereka pun tidak boleh menentukan sikap hak mana betul, hak mana salah. Sebab kita zaman lah ni lah, dalam konteks politik kita sekarang, kita tak boleh, susah kita nak tentu ni salah, ni betul. Kadang-kadang kalau seseorang itu tak berani, apa? Sebab dia dapat maklumat hanya melalui media. Agak media ni agak hadirat maklum lah bila kata media ni kan, nengung lagi. Takkan kita nak hukum pemimpin berdasar pada media? Kita tidak tahu perkara sebenar. Sebab tu setengah orang mengambil sikap, tengok, berdoa. Begitulah juga di zaman ni. Nak kata Muawiyah salah, tak berani. Nak kata Sayyidina Ali salah, tak berani. Akhir sekali terus dia klik doa gitu. Sebab tu kita tengok Ibn Abbas masa pergi jumpa Muawiyah, pergi jumpa rakyat, janganlah gini-gini, berlembut lah, ngalah lah salah seorang misalnya dah. Berapa kali pergi jumpa, 3 kali paling kurang pergi jumpa Sayyidina Ali sendiri pun hantar wakil pergi jumpa Muawiyah. Muawiyah kata, aku tak pernah anggap aku lebih daripadamu Sayyidina Ali. Memang aku tahu mu ni lebih, tapi aku tidak mau bai'ah ni kerana apa? Kerana pembunuh Sayyidina Uthman itu berlindung di bawah kerajaan. Mu tangkap dulu penguasa. Sebab jelas, sebenarnya jelas pembunuh Sayyidina Uthman masa tu Sayyidina Ali pun tahu dari riwayat. Cuma Sayyidina Ali kata nak bertindak tak boleh sebab ramah sangat. Bila ramah, Sayyidina Ali kata mu kena bai'ah dulu pada aku, sebab tentera Muawiyah ni kuat di Syam tu, dia boleh cabar tu tentera Sayyidina Ali. Padahal sama tentera Islam belaka, tapi nak ayat ni kedudukan, kita kena faham situasi tu. Sebab tu Muawiyah dia tak pernah menganggap bahawa dia ni lebih. Sayyidina Muawiyah ni dia bukan nak jawatan khalifah, kita jangan silap faham. Jangan kita terpengaruh dengan ulasan-ulasan pihak barat itu. Golongan orientalis yang kata berebut kuasa. Tidak, bukan berebut kuasa. Sayyidina Muawiyah bukan balas Sayyidina Ali sampai berlaku peperangan Siffin itu bukan kerana merebut jawatan khalifah. Tidak.
Tetapi kerana dia tidak boleh terima Sayyidina Ali tidak bertindak terhadap pembunuh Sayyidina Osman itu, yang terdiri dari perempuan Kufah, perempuan Mesir, orang panggil cintakan Ahlul Bait. Semua perempuan ni dia jenis parasit ni, perempuan ni daripada dulu sampai lalu. Bakar perempuan tu ada lagi lah ni. Ni perempuan Syiah ni sebenarnya. Jadi perempuan dia ni duduk berlindung. Sehingga dalam riwayat Syiah disebut, dalam buku-buku Syiah, bila Sayyidina Ali kata, siapa dia? Sayyidina kata, aku akan hukum orang yang bunuh Sayyidina Osman. Tentera dia pakai angkat tangan, lama gitu, mau kejut Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Ali tak berani nak bertindak. Sebab tu Sayyidina Ali dia perlu pertolongan Muawiyah. Dia kata, kamu baik pada aku dulu. Jadi Muawiyah tak sih. Muawiyah dua perkara Muawiyah sebut. Sama ada mu bertindak menggunakan kekuatan tentera Madinah, ataupun biar aku sendiri turun dengan tentera aku, kita angkat perempuan ni. Nak aman. Dia bukan kerana nak jawatan tu. Dia benda ni lah sebenarnya yang sangat ditakuti oleh musuh Islam ni, puak-puak Sabaiyah ni, Sabaiyun, puak-puak ahli Ibn Sabah. Dia takut nak. Tu sebenarnya cerita dia, kedudukan dia. Sebab itulah Ibnu Umar kata, sebenarnya hak duk tuduh macam-macam pada Sayyidina Osman tu, banyak dia benda tu adalah merupakan rentetan benda yang sudah ada dah di zaman Sayyidina Umar, ayah aku. Tapi orang tak kata apa pada ayah aku, sebab orang takut. Sebab tu kadang-kadang pemimpin hak kerah-kerah ni, kadang-kadang kita nyata hak kerah ni, kadang-kadang memang kena. Ni kok mana pun kita ingat ni sebagai ujian, man. Allah SWT nak peringatkan kepada kita bahawa begitulah Allah SWT. Ni ahli syurga berlaku di bawah ni. Hak berlaku konflik dalam negara kita duk tengok ada negara lain kat Islam ni, tu bukan ahli syurga. Tidak sebut sebagai ahli syurga. Doa nak syurga tu nak belaka, kita berdoa. Tapi tidaklah hak ni hak Nabi jamin syurga dah ni. Boleh perang. Jadi maknanya perang ni hadis-hadis dah. Orang panggil zaman fitnah. Nabi sebut dah dalam hadis begitu banyak, zaman fitnah. Jadi bila kita berada pada zaman itu, kita boleh mengekalkan posisi kita, tetap boleh ikut sunnah. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, walaupun siapa pun kat perang nak balas kat kita, duduk main perang mulut dalam media gitu ya. Kalau umat Islam balas lah ni di Malaysia lah, di lain tu siapa perang ada juga. Tapi kok mana pun nak bila kata perang tu tidaklah kata dia ni maknanya jahat, tak mesti. Benda tu boleh jadi fitnah, kena ada pihak lain yang melaga-laga dan bila melibatkan ramah susah memimpin secerdik Sayyidina Ali tu pun kadang-kadang tak boleh nak kontrol bila melibatkan masyarakat. Kalau ikut arah dia, kalau ikut arah Sayyidina Ali tak jadi perang. Kita jamin tak akan perang kalau ikut Sayyidina Ali. Tapi oleh kerana kita kata pengikut ni macam-macam pemikiran, macam-macam agenda peribadi, agenda kumpulan masing-masing. Tu bahaya. Tak pakai waktu ni bahaya. Tak pakai waktu tua ni. Sebab tu dalam setengah kitab dia kata Sayyidina Muawiyah dia nampak dah. Sebab tu Sayyidina Muawiyah dia lebih kuat pada Sayyidina Ali segi tentera. Sebab apa? Sebab walak itu. Pengikut Sayyidina Muawiyah ni dia taat pada Muawiyah. Sebab tu dalam sejarah kita tak jumpa lah kata musuh Islam boleh masuk menguasai tentera Muawiyah. Tak ada. Lagu mana dia jaga. Tetapi di zaman Sayyidina Ali, dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Syiah pun sebut bahawa Sayyidina Ali sangat menyedari bagaimana penyokong dia hak kononnya zahir ni kata sokong dia sebenarnya ramah dengan pokok munafik. Sayyidina Ali pun sedar, Sayyidina Muawiyah pun sedar. Sebab tu Sayyidina Muawiyah dia minta Sayyidina Ali buai dulu pokok ni. Buai dulu. Bunuh dulu, tangkap dulu. Kalau tak ada, royak, kita mari tolong. Itu kata Sayyidina Muawiyah. Tapi Sayyidina Ali dia ada ijtihad dia sendiri. Sebab tu saya pun tidak kata Sayyidina Ali salah. Kita tidak kata itu ijtihad dia. Sebab tu ulama kata ijtihad sebab dia layak berijtihad. Kalau ijtihad dia tak betul, maka dia dapat satu pahala. Kalau ahli fiqh tidak sahabat pun boleh sah pahala. Enggak sahabat tinggi lagi. Kalau dia salah dari segi ijtihad, tak boleh pahala. Orang lain boleh pahala. Ahli-ahli mujtahid hak tidak sahabat, hak zamir lepas pada tu pun boleh pahala mengikut kaedah. Lepas tu sahabat kita nak kata dosa. Sebab itulah kita kena biar kita sedar ni. Jadi bila kita bincang pun bincang dengan hati yang sayang pada mereka. Bukan bincang dengan perasaan berat sebelah, tidak. Setengah-setengah tu berani.
sebut misalnya Abdullah ibn Zubair, ni bohong, memang dia mesti dihukum, mesti iyalah kita kata zahir, nampak gitulah. Tapi siapa dia Abdullah ibn Zubair? Abdullah ibn Zubair siapa dia? Jadi kita kena kenal dia. Akan datang kita bicara dalam kitab perbincangan khusus. Jadi Sayyidina Ali pula dalam setengah-setengah riwayat, setengah-setengah kitab lah, ada riwayat yang menyebutkan bahawa dia kata, bagi dia, ijtihad dia kata kena pakat, tolong aku, kena baik pada aku dulu, baru aku nak bertindak. Jadi Muawiyah tak sini. Asfalna ni lah kita kata perbalahan politik kan. Lantik dulu, setuju, baru kita kira. Tak boleh. Nak ijtihad, lagu tu ya, lagu tu ya benarnya. Tidak itu sangat. Ni ada sebab dia. Apa dia tidak ada sebab dia? Kata dia, pengikut ni tak tahu. Pemimpin dia tak boleh royak semua pengikut dia. Kalau royak semua kan, jadi ahli mesyuarat belaka seperti Saudi. Kalau royak semua dia tak boleh. Sebab tu kalau ada jenis pemimpin bocor maklumat hak mesyuarat pagi ni petang tahun lalu, bolah latih jadi pemimpin lagu ni. Tak boleh pakar tu lagu tu. Lagu tu. Jadi kadang-kadang pemimpin itu tekan dia jiwa dia tu lebih, memang 1000 kali ganda lebih teruk daripada kita. Kelih tengok sedih dah. Sedih. Sebab perbalik kita kena ingat ni sejarah. Ni sejarah yang berlaku pada sahabat ni sebagai iktibar pada kita. Manusia yang sahabat ni yang didik oleh Nabi ni nak. Allah uji dia dengan berlaku siri-siri peperangan, perbalahan, menyebabkan musuh Islam boleh bagi. Ni hak masuk surga dah ni. Hak dijamin surga ni. Tetapi bila berlaku begini, gitulah jadi implikasi dia. Kita boleh tengok. Jadi kalau benar ni kita tidak ambil iktibar daripada apa yang berlaku di zaman mereka, dia boleh berlaku pula pada kita. Dan bila berlaku pada kita, kita tidak lebih hebat daripada mereka tu nak menghadapi zaman fitnah ini. Sebab tu dia kena ingat awal-awal lagi. Kenapa berlaku lagu tu? Sebab itulah ulama-ulama kita sebut puak-puak Syiah ni, puak-puak Syiah ni kejayaan pertama dia dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman. Kena ingat. Sebab itulah puak-puak ni orang tak boleh muka puak-puak ni. Tangan dia tak kuat tak apa, tangan dia kuat saudara. Boleh tengok di Syariah, boleh tengok di Lebanon tu tangan dia kuat. Sing tak apa, dia tak kuat. Tu pun kecek macam tengok tu. Nampak tunjuk macam tu, nampak belah dia tu. Ni puak-puak dia ni. Memang lagu tu. Jadi kita ambil iktibar lah. Kita kata tak apa. Mana manusia ni boleh berubah. Iyalah setengah-setengah manusia. Enggak sejarah sudah membukti puak-puak ni dia bunuh orang puak-puak ni. Ni puak-puak ni. Sepatut kita ambil lah iktibar daripada apa yang berlaku pada Sayyidina Uthman itu. Sampai mati Sayyidina Uthman. Orang yang baik di tumor tu, dia boleh bunuh. So orang seperti kita. Jadi perlu ambil iktibar. Kata Qadhi Abi Bakr dalam kitab ada Al-Awasim min Al-Qawasim yang dianggap sebagai kitab terbaik lah dalam bab membicarakan tentang konflik yang berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Kata dia, ni boleh tengok Al-Awasim min Al-Qawasim, muka surat 58 dan muka surat 111. Ni kitab ni antara kitab yang terbaik. Dia kata mana satu kelompok masyarakat di zaman Sayyidina Uthman telah melakukan satu gerakan. Satu gerakan yang bersekutu dengan beberapa kumpulan kerana berasaskan kepada dendam. Sebab tu jelas dia. Ta'allaba alaihi qaumun li ahqadin i'taqaduha. Mereka berasas kepada dendam kesumak yang sudah tertanam sebagai satu akidah. Dia gini, bila dalam setengah-setengah kitab sebut, sebenarnya Sayyidina Uthman ni dia sebenarnya hasil daripada nak marah kepada Sayyidina Umar sebenarnya. Mengikut kajian ulama ni. Sebab pokok ni mari sebab kalau Yahudi dia marah zaman Nabi. Sebab Nabi halal akhrijul yahud min jaziratil Arab. Itu dari sudut Yahudi. Puak-puak Majusi pula, puak-puak Parsi ni dia jatuh kerajaan dia kerana di zaman Sayyidina Umar. Situ dia denda terlama. Jadi puak-puak ni bila dia denda, dia masuk perasaan denda, dia memburukkan kerajaan Madinah tu dalam bentuk akidah. Dia semarakkan sama kebencian itu dalam bentuk kehidupan yang nyata.
Sebab tu saya bila kita tengok ke Syiah ni betul-betul dia ambil sikap tu. Cuba tengok tu katuk dada 10 Maret, pukul tubuh dengan takbir tu. Sebenarnya itu bentuk provokasi, nak menaikkan semangat pengikut-pengikut dia tiap-tiap tahun sebagai satu perayaan. Ni kita sanggup pukul tubuh ni kerana nak mempertahankan ni Sayyidina Husain yang terbunuh. Siapa dia bunuh Sayyidina Husain? Ni pokok sahabat ni. Ni pokok ahli sunnah, pokok sunni. Tu sebenarnya maksud dia. Serupa dengan pokok ni juga. Jadi menyebabkan orang tu benci sama. Daripada kebencian itulah dia masuk ajaran-ajaran yang disandar kepada imam-imam mereka atas nama akidah. Akhir sekali benda ni jadi akidah, jadi keyakinan. Bila sahabat satu mereka dia jadi benci luar biasa. Tu sebenarnya. Jadi daripada situ dia mulalah waktu biar hadis-hadis yang menyatakan halal darah hadis sunnah. Orang boleh terima sebab benci itu sudah meluak-luak dah. Ni cara gerakkan dia daripada dulu sampai lalu. Cuba tengok dalam kitab-kitab dia. Sebab tu kita kata sangat bahaya. Sangat bahaya. Cuma lain tak apa. Kita kata kenapa ni di syariah berlaku dah lagu mana. Wah. Dalam internet tu budak-budak kecil dia tok tangan dia deri, tangan tebuk, tangan jeri. Habis gering je. Tak tengok dia seksa budak-budak tu. Lebih pada tu dia buat. Teruk jadi kita kena tahu dah, kena ingat. Sebab itulah ulama kita memperingatkan semua. Cuma setengah orang itu mungkin wallahualam lah apa faktornya. Ialah kadang-kadang manusia ni dia bukan siapa semua maklumat kepada dia. Bukan siapa semua. Kadang-kadang dengan sibuk tugas-tugas tu kadang-kadang tak ada. Tengok kita lagu ni tak ada. Padahal ulama tulis dia. Padahal hanya kau tengok dalam hadis Tirmizi pun kita boleh fikir dah, kenapa Nabi tak bui kepada orang-orang yang kutuk sahabat ni. Siapa Nabi tak bui nak buat makan sekali, pergi ziarah dia sakit, Nabi tak bui. Nabi tak bui berurus niaga, Nabi tak bui nikah, Nabi tak bui urus perkahwinan dengan Nabi tak bui. Mana tutup penuh hubungan dengan pokok yang kutuk sahabat ni. Apa? Sebab Nabi tengok dah orang yang kutuk sahabat ni dia tidak Islam sebenarnya. Cuba tengok dalam ayat Quran ni. Allah SWT memperkukuh ke sahabat liyaghiza bihimul kuffar. Tujuan Allah memperkukuh ke sahabat, meletakkan sahabat satu generasi yang paling hebat ni dah. Tujuan supaya orang kafir malu. Jelas sangat ayat tu bahawa orang yang malu kepada sahabat memang dia tidak Islam. Jelas sangat ayat tu. Jadi kata Qadhi Abu Bakar, dia kata sebenarnya yang melakukan komplot untuk menjatuhkan Sayyidina Uthman sehingga terbunuh Sayyidina Uthman ni, sebenarnya mereka ini ada satu keyakinan dendam yang akhirnya menjadi satu i'tiqad. Yang mana mereka ini sebenarnya menuntut sesuatu. Dia nak ada kepentingan kumpulan, bukan kerana agama. Tetapi mereka tak dapat. Dia nak sesuatu tapi dia tak dapat. Lepas ni kita akan mana tuan kita ni dia akan pecah ke kelompok yang mana, kelompok jenis mana. Dikategorikan pula orang yang memberontak terhadap Islam ni banyak kategori dia, tapi dia bergabung. Ini hebat Abdullah ibn Sabah. Memang hebat dia boleh gabung pokoknya. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata selepas saja wafat Rasulullah, buat dia ni dia buat kajian, dia mari Jakarta bawa kajian. Dalam kerajaan ni ada kedua orang munafik. Dia kena pasti lengkap maklumat tu. Dia gabung demo ni lah. Beberapa tahun dia menggabungkan pokok orang nak marah pada. Ada setengah tu nak marah kerana tak boleh jawatan. Ada setengah nak marah tu kerana dulu datuk nenek dia dihalau daripada bumi Arab. Macam-macam tu bentuk manusia tu yang boleh dia ambil kesempatan di atas ni oleh Ibn Sabah. Dia boleh gabung tu, itu hebat dia. Itu hebat dia. Ini sebagai ujian kepada kita, ujian kepada umat Islam. Jadi yang mendorong mereka rasa dengki kadang-kadang kerana berkait dengan datuk nenek mereka dulu yang pernah dihalau dan sebagainya. Jadi perkara itu berlaku setengah-setengah tu masuk Islam dah setengah-setengah tu. Kena ingat, kita kena ingat serai Sayyidina Uthman ni bukan kata munafik saja, bukan kata kafir saja. Ada belakang Islam bukan? Tapi sahabat tak ada. Dia katakan sahabat tu tak ada. Tak boleh nak bukti, tak boleh nak sebut nama. Sahaja ada nanti. Walaupun ada ketikanya ada setengah kita sebut anak Sayyidina Abu Bakar tak ada terlibat. Dia pegang janggut Sayyidina Uthman pada malam Sayyidina Uthman nak kena bunuh. Sayyidina Uthman kata mu, Sayyidina Uthman kata dia. Dia pegang janggut Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata kalau ayahmu tengok buat gini kakku. Sayyidina Uthman kata menyebabkan jadi getar tubuh anak Sayyidina Abu Bakar.
Tak silap nama Abdul Rahman. Kalau ayahmu tengoklah mu buat gini pada aku, pasti ayahmu sangat sedih. Dia pula lagi tubik. Lepas tu dia tak terlibat. Maknanya dia tak terlibat dengan pembunuhan Sayyidina, sebab dia lagi. Bila Sayyidina Osman sebut lagu tu, dia jadi getar tangan dia. Dia terkejut. Dia ingat ke Sayyidina Osman ni lagu mana. Setara dengan ayah dia Sayyidina Osman ni, dia boleh buat begitu. Sebab tu tak ada dia. Saya duk cari dalam kitab apa sahabat dah, kalau boleh sebut seorang tak betul dia terlibat bunuh Sayyidina Osman, tak ada. Lepas tu mungkin kita tanya lah, kenapa jadi boleh bunuh Sayyidina Osman tu, kenapa? Tak ada ke sahabat. Ini gerakkan besar-besar ke ni. Pada waktu tu sahabat ramai duduk di Mekah buat haji tu. Sahabat tidak lama masa tu duduk di Madinah. Dan demo ni mari dengan tentera. Dengan tentera. Dengan tentera. Kita kena ingat apa Baik. Sebab tu Qadhi Abu Bakar mengikut kajian dia kata sebenarnya antara yang terlibat adalah dari kalangan orang Islam yang sangat lemah iman. Sebab kita ni ya. Cuba kita tengok hak jahat-jahat tu tidak mana orang Islam kita. Hak buat benda orang kafir pun tak buat kadang-kadang. Manusia jenis ni ada semua di zaman mana pun. Islam pada nama ni qillatu din wa dha'fu yaqin wa ithar lil 'ajilah 'ala al-ajilah. Manusia yang sifat dia kerana iman tu lemah sangat, keyakinan tu lemah sangat, nak cepat sesuatu, tak sabar. Ada juga di dalam bila nak apa-apa nak cepat. Dia boleh, kalau tak boleh tu dia timbul masalah. Hilang keyakinan kepada pemimpin bila tak boleh dia nak. Itu perangai manusia di zaman mana dia ada satu tu. Bila kata Qadhi Abi Bakar, kalau kamu lihat mereka, kalau kamu perhati mereka ni, orang-orang yang bunuh Sayyidina Osman ini, kamu dapati jelas bahawa mereka ini adalah orang yang sangat hina hati nurani. Hati itu hina. Dan mereka ni orang yang sangat tidak berperi ke manusia. Mana rosak dalamnya tu rosak teruk. Dan mereka ini bangkit memberontak terhadap Sayyidina Osman ini kerana ada tujuan-tujuan yang sangat jahat. Mereka melakukan helah-helah untuk supaya mereka dapat merampas kerajaan pada waktu. Sebenarnya pokok dia ni, dia nak ambil kerajaan. Sebenarnya nak ambil kerajaan, tetapi tak berjaya. Tetapi tidak berjaya. Itu sebenarnya. Apa sebab tidak berjaya? Salah satunya adalah kerana faktor Sayyidina Muawiyah. Faktor Sayyidina Muawiyah. Sebab tu kita kata kena ambil kerajaan. Sayyidina Muawiyah duduk di Syam, apa tak ambil dalam kerajaan? Kenapa bui juga? Dia benarkan juga Sayyidina Ali jadi khalifah. Puak-puak ni sebenarnya dia tahu kalau dia katakanlah dia ijtihad jadi khalifah, dia tak mampu nak menghadapi tentera daripada Syam ni. Tentera Muawiyah dia tak mampu. Dia mana pihak Muawiyah akan turun lagi ke Madinah. Mati habis pun ada kalau turun tentera Muawiyah ni. Kuat tentera Muawiyah ni. Dan tujuan Muawiyah duduk di Syam sebenarnya nak menyekat daripada kemarahan Rom dengan Parsi tu, mari ke Madinah. Tu tujuan dia berpekala di Syam itu. Maknanya cerdik dia. Kita boleh tanya kenapa Muawiyah berada di Syam, membentuk satu pasukan yang nampak satu pasukan lain daripada. Tak. Sebenarnya segi politiknya dia nak jaga. Sebab Sayyidina Muawiyah dia fikir kita tidak boleh benar musuh ni. Bukan sekadar kita benarkan dia masuk Madinah. Kita tak akan benar dia menghampiri pun Madinah ni. Itu politik Muawiyah. Sebab tu dia berada di kawasan perbatasan kerajaan dia, menyebabkan musuh Islam tak boleh maju. Tapi musuh Islam ni dia cerdik juga. Dia bukan hantar tentera, tapi dia hantar orang-orang ni, kalau kita kata gini-gini, seperti Abdullah Ibn Sabah. Dia mampu mempengaruhi masyarakat. Bukan seorang sebenarnya. Walaupun ulama kita tak disebut, dalam kitab ulama kita tak disebut siapa bersama Abdullah Ibn Sabah, tetapi tak mungkin dia khidr tahu. Dia raw ni Abdullah Ibn Sabah ni, kalau tidak ada orang tanggung, dia kos dia besar tu nak raw seluruh tu. Mesir, Iraq, dia pergi belakang. Cuma dia kuatnya di Mesir. Memang dia mari Madinah. Bahkan ada ulama sebut, dia kata dia pernah, mana zaman Sayyidina Umar dia pernah ada. Mana ada dalam riwayat
Cuma dia tak berani. Cuma dia mari tengok, dia mari tinjau. Jangan kita main musuh. Dia mari kita tengok ni. Target dia boleh jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi dia buat kajian dia. Sebab tu orang jahat ni kalau mari rumah kita bimbang nak. Bimbang dia akhirat. Walaupun dia kata mari ni nak sayang budak bimbang kita. Kena doa baru orang kita ni sebenarnya. Kalau kita nak hadapi tak mampu kadang-kadang musuh ni. Kita kena tengok hakikat. Bimbang kita mari. Pokok kita juga tak sayang-sayang kita juga orang masuk hari tapi kita bimbang kata agama dok dia kata dia banyak jahat tu pokok lain. Iyalah. Sebab nak dari orang hamba kita bimbang juga. Bimbang juga kita bimbang. Bimbang. Dia manusia jahat ni kadang-kadang siapa satu peringkat bila dia kuat tak apa orang kenal dia. Dia. Tak apa. Dia tak apa orang kata dia curi. Sebab apa orang nak ingat dia tak boleh. Sebab dia kuat pada polis. Manusia bila sampai tahap tu dia berani. Dia berani. Jadi begitulah kedudukannya. Baik. Kata Qadi Abi Bakr lagi. Para pengkaji, misalnya Syekh Muhibbuddin Al-Khatib yang mana ni ahli sejarah yang kritis, dia buat kajian. Muhibbuddin Al-Khatib, dia kata sebenarnya sebab-sebab atau faktor yang mendorong golongan yang berkomplot ini, golongan yang buat konspirasi, buat gabungan pakatan untuk menjatuhkan kerajaan Sayyidina Osman ini, mereka telah menggunakan kaedah-kaedah dan cara-cara yang sangat jelek. Mereka telah melakukan jenayah yang sangat di luar daripada batasan pemikiran manusia yang normal ini. Mereka ni kalau kita nak bagilah, kita boleh kategorikan kepada beberapa kategori. Yang pertama, ni kata dia, ni orang berontak ni, ni dia nak bagi. Jadi Muhibbuddin Al-Khatib dia bagi. Dia kata sebenarnya orang yang terlibat dalam memberontak sehingga sampai terbunuh Sayyidina Osman ni, kita boleh bagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ada di kalangan mereka ini orang yang ekstrim, yang melampau dalam agama. Orang yang keras kepala, tak dengar orang. Orang yang menganggap dia saja betul, pendapat dia betul. Bila dia minta sesuatu, dia tuntut sesuatu, kalau tidak dipenuhi permintaan dia, dia akan mengamuk. Dia akan, maknanya dia tidak duduk dia tak boleh terima. Malah ada jenis manusia lagi. Dan mereka sanggup untuk mencapai maksud mereka. Mereka sanggup lakukan apa saja asalkan cita-cita mereka tercapai. Ini golongan yang pertama. Pokok ni ada semua. Zaman mana pun dia akan ada pokok ni. Dia tak kira asalkan siapa maksud dia. Juga Allah SWT takdir pokok ni setengah-setengah tu cerdik luar biasa. Bukan kelah-kelah bodoh ni pokok ni. Itu kelompok yang pertama. Soal ini kita akan bincang khusus akan datang dalam bila perbincangan kita secara umum, secara lebih luas lah akan datang. Ini saya nak ambil sini sebab dalam kitab lain Syekh Salabi itu dia tulis khusus pula. Banyak lagi. Saya nak Osman saja 390 muka surat. Waktu kita tengok banyak. Perdedah dia lagi banyak. Cuma kalau kita nak bincang sini waktu kita bincang dalam konteks lain, kita akan bincang pula di sini Sayyidina Osman ni. Tapi dalam betul lah kita nak tengok juga jasa dia. Kita sebut sebagai rakyat paling kaya zaman dia. Bagaimana? Kita nak tengok suasana berdasar pada riwayat. Jadi waktu tu insya-Allah selepas ni kita akan bincang balik. Bincang semula lah. Yang kedua, kelompok yang kedua, dari kalangan mereka ada orang yang mereka tidak pernah ada jasa pun dalam agama. Wa fihimul ladzina lam takul lahum fil Islam sabiqatun. Mereka tak ada pun jasa yang boleh dibanggakan. Kelompok ni. Dan mereka rasa iri hati, rasa dengki kepada orang-orang yang berjasa terhadap Islam dari kalangan Quraisy, kerana mereka mendapat habuan, diberi pampasan, diberi habuan harta oleh kerajaan Islam Madinah pada waktu itu di bawah pemerintahan Sayyidina Uthman sebagai
mengenang jasa datuk nenek moyang mereka berjihad fi sabilillah, dan sebagai menunjukkan kenangan ataupun penghargaan daripada pihak kerajaan kerana mereka, keturunan mereka di dulunya semuanya mati kerana perjuangan Islam membebaskan negara-negara daripada syirik. Dan mereka ini mahu dia nak juga hamba itu, dia boleh juga kedudukan, sedangkan mereka tak ada sumbangan kepada agama, tak pernah jihad pun. Ni pokok hak sakit jiwa ni. Cerita dia begini. Jadi di zaman Sayyidina Osman ni, salah satu polisi negara pada waktu itu, dia menghargai ni. Dia ni misalnya, dia ni ayah dia dulu ni mak dia mati kerana agama. Ayah dia, keluarga dia semua boleh katakan mati kerana agama. Jadi kerajaan Madinah beri peruntukan kepada keluarga dia sebab duit banyak. Kalau ni lah kita tahu, ni jasa besar ni, dah boleh buat kelip piala ni suka awi. Mana dia makan tak habis 2 generasi. Dah misalnya bui tanah, bui pencing. Tak pencing lagi mudah duit dah pencing. Apa tu? Jasa dia menaikkan nama negara. Begini misalnya. Ataupun kita lihat tentera bila mati, isteri dia dapat lagi ni. Walaupun tak banyak tapi ada. Di zaman Sayyidina Osman dia bui banyak. Cucu bui lagi. Bui rumah, bui tanah, memang bui. Sebab Nabi lah, pada sahabat-sahabat dia kok pergi perang. Nabi kadang-kadang Nabi panah anak panah dalam hadis ya, Nabi panah anak panah. Nabi kata setakat anak panah begitulah tara tanahmu. Masa tu Nabi bui. Jadi orang ini untuk sebab dia pemimpin tentera Islam ni kadang-kadang tak ada nak nego, tak ada nak cari piti, duduk bela agama. Jadi Nabi bui. Jadi Sayyidina Osman, sahabat-sahabat tu klik cara Nabi tu. Jadi bila dia mereka, dia buat lagu tu juga. Dia ambil senara. Sayyidina Osman ni dalam riwayat disebut, dia ambil senara nama ni. Anak-anak yang mana keluarga dia berjasa kepada agama, semua dia bui. Dia bui duit lah kita kata senang. Dia bui habuai dunia. Dia disebut dalam kitab ni maghanim syar'iyyatin, harta-harta ghanimah dalam konteks syariat. Bui. Jadi hak ta'lih, adalah hak ta'lih. Apa ta'lih? Mungkin dia tak ada jasa ke apa satu. Nak juga dia. Aku tak tahu. Gak dia ni ramai kat dia juga. Masa tu Islam ramai. Dong hari ni masuk ni. Tu sebenarnya. Jadi muhubin kata-kata kita tengok-tengok ada jenis-jenis manusia lagu tu. Jadi dia nak lah. Gak Sayyidina Osman ni hadirat. Dia pergi ziarah keluarga-keluarga sahabat-sahabat dia mati dalam peperangan, dia pergi ziarah. Sayyidina Osman cukup kita kata memang dia masa dia peruntukkan untuk demo-demo ni. Kita sambung semula banyak juga. Tujuh golongan dia bagi. Kita ambil selagi yang terakhir, kita sambung semula. Kelompok yang ketiga, wa fihimul mawturun min hududin syar'iyyatin uqimat ala ba'di dhawiyihim fattaganu fi qulubihimul ihan wal ghil min ajliha. Di kalangan mereka ni ada orang yang mana keluarga mereka dulu dikenakan hudud secara hudud syar'i, dikenakan hukumnya. Yang dijatuhkan hukumnya kepada sebahagian daripada kalangan anak-anak beranak mereka. Maka mereka menyembunyikan perasaan dendam itu dalam hati-hati mereka. Mana sifat tu ada sama nak marah pada kajian. Ingat, kita kena ingat ni cerita daripada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kadang-kadang pokok ni pokok murtad ni ingat cerita murtad ke zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Pokok dia ni perang dengan Sayyidina Abu Bakar. Ramai mana pokok dia mati. Jadi anak-anak itu dendam. Tapi dia tak berani. Sebab Sayyidina Abu Bakar tu kuat masa tu kerajaan. Cepat bertindak. Sampai Sayyidina Umar pun gitu juga. Mana orang-orang yang melakukan kesalahan memberontak sampai muka situ banyak. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada berlaku peperangan. Zaman Sayyidina Umar ada berlaku peperangan. Selepas daripada tu keluarga dia ada yang masuk Islam. Sama ada masuk Islam tu kerana tak ada arah, kerana semua orang masuk Islam, masuk etik. Ataupun kerana tidak masuk Islam, tapi masuk tu supaya nampak dia tu Islam, nak dapat kebaikan daripada kerajaan pada waktu itu. Kalau kafir boleh jadi, tak boleh semuanya tu bakal masuk Islam, tapi dalam hati tak ada semua. Tak ada semua ni orang-orang hidup ingat hak munafik. Mu ingat kata nak ayahmu dulu tu kena bunuh. Dia cerita duduk panas semua.
Ni keadaan dia, situasi kita kena faham. Jadi inilah benda yang mana faktor kejayaan Abdullah ibn Sabah. Dia kena pasti dah kumpulan. Sebab itulah ulama kita kata puak-puak hamakah ni. Puak-puak hamakah. Puak-puak bodoh kelu ni puak-puak ni hodok ikut puak-puak ibn Sabah. Ni puak-puak ni. Puak-puak ni. Tapi puak-puak ni ramah. Sebab tu hadirat, kalau hadirat baca sejarah Arab tu, hak duduk di luar di kalau pada awal kapung betul tak? Tengok zaman Nabi ada lah, dia mai kecil dalam masjid. Enggak puak-puak ni lama banyak ni. Puak-puak sejauh daripada kerajaan, hak tidak berpendidikan, ikut ayat. Supaya kita kata ada setengah-setengah negara kan. Katanya ada sekapung, memang dia ni Fiji aja dia tunjuk perasaan. Bila ada orang bayar dia tunjuk perasaan, boleh Fiji. Sudah dia clear. Ada khusus, cari makan hak tu. Kita kata, semangat pun dia. Maknanya jenis sensitif pun dia. Tengok isu tu ni buat. Tak, dia kena bayar. Muka tolong tengok dalam YouTube. Memang ada kelompok ni. Sebab dia orang miskin. Jadi orang-orang kaya ni guna. Dia ketika nak guna tu, bui duit kat, tunjuk perasaan. Naik spanduk dan sebagainya. Padahal dia tak tahu ke apa pun. Boleh fitih. Ada. Zaman dulu pun aku tu lah juga. Sebab itulah kita sangat yakin Abdullah ibn Sabah ni dia bukan mari dengan Ailio saja. Abdullah ibn Sabah dia bukan mari bawa Ailio dia kecek dia. Dia mari bawa projek. Ni Abdullah ibn Sabah, dia ada peruntukan. Siapa dia beri peruntukan kepada dia? Siapa dia boleh rang seluruh Jaziratul Arab. Sebab itulah ulama kita kata Nuh, Rum dengan Parsi. Masa tu dia kaya. Pokok Nasara tu dia ada siapa. Sebab tu dia bukan seorang, cuma tak tahu nama. Ulama tak boleh sebut nama, walaupun adalah seorang dulu. Tapi kepala ni Abdullah ibn Sabah. Ni kepala dia. Jadi biar kita tahulah, biar kita tahu. Jadi kalau kita tahu ni, supaya kita beringat, jangan bermain bawa ni. Dia takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya. Dulu situlah pengkala dia mari memusnah kerajaan Sayyidina Osman. Sampai ke hari ni tepat tu ada sampai ke hari ni. Sejarah tepat tu. Dia buat dia bertapak pula situ. Ni hikmah Allah SWT. Hikmah Allah SWT. Dalam banyak-banyak negara tu berubah nama, dia ada setepak tak berubah. Nabi sebut dalam hadis Isfahan tak berubah. Batu ulama kata kena kaji molek tu. Bapa tak berubah tu. Bapa tak berubah. Bandar Kuala Lumpur ada di sana. Jalan Kuala Lumpur. Bila buat hubungan dua hal antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan lain. Jadi ambil ibu negara lah. Jalan Kuala Lumpur, Syariq Kuala Lumpur ada. Tapi orang mari sini bukan jalan Tehran, jalan Isfahan. Isfahan bukan ibu negara dia. Nampak sangat isyarat dia tu. Isfahan tu pusat dia. Nabi sebut dalam hadis. Pusat Yahudi. Nabi sebut dalam hadis pusat Yahudi. Jadi gitu. Kena ingat, kena tengok sebab bila hadis Nabi dia wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat dia. Kena doa, jangan lupa doa. Kadang-kadang sebab fitnah bila mari kita tak mampu nak hadapi. Doa di samping kita memahami kepada masyarakat, kena doa. Mudah-mudahan Allah Taala jagalah. Jadi kelompok yang keempat ni kita bincang semula lah. Kelompok yang keempat ni 8, bukan 7 yang 8. Rasa setakat itulah untuk ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.